Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung siri video saya menerangkan keutamaan serta adab-adab solat berjemaah. Sekarang kita masuk dalam bab adab-adab ketika di dalam masjid. Dalam video sebelum ini telah pun saya menerangkan adab-adab apabila hendak keluar rumah menuju ke masjid. Jadi sekarang ini kita sudah pun sampai ke masjid. Okey, sebelum tu video ni bukan di masjid, tetapi saya bersenam di pagi hari, berjalan laju ataupun brisk walking di salah satu taman di Bandar Bukit Raja ya. Okey, baik. So sekarang ini sudah pun sampai ke masjid. Okey, adab yang pertama, seandainya apabila sampai ke masjid lalu anda mendengar iqamah sudah pun dilaungkan ataupun solat berjamaah sudah pun bermula, maka janganlah anda berlari-lari tergopoh-gapah untuk memasuki saf. Katakan anda sedang parking kereta, katakan anda baru saja melangkah masuk ke pintu utama masjid, kemudian dah dengar iqamah ataupun telah pun dimulakan solat berjemaah, jangan berlari-lari, jangan tergesa-gesa kerana terdapat larangannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baginda bersabda, "Iza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaikum bisakinati wal waqari wala tusri'u fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju solat. Wa alaikum bisakinati, okey, hendaklah kalian sakinah. Sakinah ni tenang, hendaklah kalian bersikap tenang. Okey, dan khusyuk menuju solat. Wala tusri'u, janganlah tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapat dari imam maka ikutilah. Wa ma fatakum faatimmu, apa yang kamu tertinggal atau luput maka sempurnakanlah. Ini sebagai makmum masbuk ya, makmum masbuk. Jadi yang pertama ialah apabila anda sampai ke masjid, ke surau, tengok-tengok solat jemaah sudah dimulakan, iqamah sudah dilaungkan, tetap relax, tetap tenang untuk masuk dan menyertai saf ya. Okey, sekarang ini hendak memasuki masjid. Okey, dalam video sebelum ni telah pun saya terangkan doa memasuki masjid yang paling ringkas, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Yang lagi panjang pun ada, boleh rujuk dalam aplikasi Hisnul Muslim, boleh muat turun dalam phone anda. Bahkan jika ada seorang Muslim yang belum lagi muat turun Hisnul Muslim dalam phone-nya, muat turun sekarang juga ya. Okey, untuk iOS pun ada, untuk Android pun ada. Alright. Dan apabila memasuki masjid, masuk dengan kaki kanan. Okey, kaki kanan terlebih dahulu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya, dipersetujui oleh Az-Zahabi daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik menerangkan bahawa termasuk sunnah ketika memasuki masjid adalah mendahulukan kaki kanan dan jika keluar mendahulukan kaki kiri. Okey, jadi ini adalah perkataan sahabat. Namun Anas bin Malik ni sama-sama kita tahu ialah pembantu Rasulullah yang 10 tahun lebih. Jadi beliau memanglah mengamati sunnah baginda, dan apabila masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri ya. Okey, dan bacakan doa masuk masjid tersebut. Bila setepatnya nak baca doa masuk masjid ni, tidak disebut, asalkan anda baca saja. Sebab kadang-kadang kita nak tunggu betul-betul pintu pagar masjid ke, pintu utama masjid ke. Kadang masjid tu ada ruang luar, ada ruang dalam berhawa dingin, mana satu ni. Okey, bagi saya dah sampai masjid tu saya terus baca, sebab takut dah masuk tu jumpa kawan, jumpa jiran, sembang-sembang pula terus lupa doa kan. Jadi dah sampai tu baca awal tak mengapa. Okey, asalkan bila masuk pagar masjid kaki kanan, masuk dewan masjid kaki kanan, masuk dewan hawa dingin kaki kanan. Okey. Alright. Apabila memasuki masjid dianjurkan juga memberi salam dengan suara yang kuat tapi sederhana. Pula dah
Kuat dengan erti orang lain boleh dengar, tetapi sederhana supaya tak adalah orang terkejut atau sampai terganggu apabila dia sedang beribadah di dalam masjid. Okey, kita memberi salam, dan tentang memberi salam ni terdapat banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya. Salah satu yang saya ingat riwayat Imam Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya kalian tidak akan masuk syurga sehinggalah kalian beriman, dan kalian tidaklah disebut beriman sehinggalah kalian saling mencintai. Mahukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling cinta mencintai, iaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Okey, sayang sekali budaya Assalamualaikum ini sekarang ini hanya di kalangan orang kita kenal aja. Tak kenal tu dah tak bagi salam dah. Ataupun kita tengok dia betul Muslim baru nak bagi salam. Padahal boleh saja memberi salam kepada semua, asalkan kita tahu jika yang bukan Muslim itu bukanlah di kalangan yang memusuhi kita. Okey, alright, sudah pun masuk masjid. Okey. Okey, apa seterusnya? Alright. Solat tahiyatul masjid. Okey, tahiyatul masjid ini ada satu perkara yang saya nak tekankan, ialah solat tahiyatul masjid ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakataini. Apabila seseorang kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat yang dimasukkan dalam hadis ini boleh terdiri daripada apa-apa solat sunat yang 2 rakaat. Sebagai contoh, katakanlah anda sudah pun berwuduk di rumah. Okey, sampai masjid, sampai surau, tengok-tengok terkentut pula, lalu diperbaharui wuduk. Dan apabila anda masuk ke masjid, ke surau, anda ingin buat solat sunat wuduk 2 rakaat, itu pun boleh, dan itu sudah pun dikira sebagai solat tahiyatul masjid, ya, sebab anda menghormati masjid dengan melaksanakan solat 2 rakaat terlebih dahulu. Katakanlah anda sampai ke masjid sudah pun azan, sementara nak tunggu iqamat anda solat sunat qabliyah. Okey, itu sudah pun dikira sebagai solat yang menghormati masjid, sebab anda tidak terus duduk, sebaliknya anda solat terlebih dahulu. Katakanlah anda sampai masjid, wuduk masih ada, nak solat sunat qabliyah, belum azan lagi, apa nak buat? Ketika itu barulah anda solat tahiyatul masjid, ya. Jadi apa-apa solat sunat 2 rakaat yang anda lakukan apabila sampai ke masjid sudah pun dikira sebagai solat tahiyatul masjid itu. Okey, sudah pun dikira. Okey, kemudiannya masuk masjid tu anda hendaklah dianjurkan untuk memilih saf pertama. Berlumba-lumba sebenarnya untuk memilih saf yang pertama, dan ada sebuah riwayat yang diperselisihkan saf yang sebelah kanan, ya. Saf pertama ni sebelum ini saya telah pun membaca hadis tentang keutamaannya, di mana Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara mengadakan undian, pasti mereka melakukannya. Okay. Semua orang nak azan sebab keutamaan azan. Saya juga ada hadis-hadis yang menerangkan keutamaan, saya juga ada video-video 2-3 video sebelum ini yang menerangkan keutamaan azan. Boleh ulang kaji video tersebut. Okey, katakanlah dah sampai ada 4-5 orang kat situ, masing-masing aku nak azan, sebab masing-masing mengetahui keutamaan azan, bukan sebab nak glamour. Okey, maka mesti boleh dilakukan undian. Demikian juga nak masuk saf pertama, boleh muat 50 orang je, tapi dah ada 70 orang. Jadi mengadakan undian. Tapi jangan risaulah, untuk sampai awal dan memasuki saf pertama ni selalunya sempat saja lagi, ya. Jadi apa yang bagi nak tekankan di sini ialah keutamaan saf pertama. Sebab tu kita daripada video sebelum ini bergerak awal ke masjid, ke surau untuk mendapat saf pertama, untuk mendapat takbir pertama bersama dengan imam. Tentang saf sebelah kanan, terdapat sebuah riwayat daripada Abu Daud dan Ibnu Majah, di mana diriwayatkan, innallaha wa malaikatu yusalluna ala mayamini sufufi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat
ke atas saf-saf di sebelah kanan. Cuma riwayat ini diperselisihkan, ada yang berkata hasan, ada yang berkata dhaif ya. Jadi ini riwayat yang diperselisihkan, saya menyampaikannya atas tujuan keutamaan beramal. Okey, sudah pun masuk masjid, sudah pun masuk saf pertama, sudah pun merebut saf sebelah kanan, sudah pun solat tahiyatul masjid. Ada masa apa yang nak ambil buat, okey, manfaatkan masa itu untuk melakukan apa-apa ibadah, khasnya berdoa. Okey. Baik, sebelum itu katakanlah belum azan. Katakanlah belum azan lagi, maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salatu. Terus menerus salah seorang di kalangan kalian dianggap sedang melakukan solat, terus menerus, la yazalu, ataupun dalam susunan yang bahasa yang lebih mudah, salah seorang di antara kalian dianggap terus melaksanakan solat. La yazalu ahadukum fi solati. Jadi terjemahan yang lebih mudah sebenarnya, salah seorang di antara kalian dianggap sedang terus menerus di dalam solat selama dia sedang menunggu solat, di mana solat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali solat. Jadi apabila anda sudah sampai awal, anda pun menunggu solat tahiyatul masjid, dan kemudian anda menunggu untuk solat fardu secara berjemaah, masa anda menunggu itu anda dikira sebagai sedang dalam solat, dikira sedang dalam solat dan mendapat pahalanya ya. Dan kemudiannya masa menunggu tu pula hendaklah dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan khasnya berdoa. Tentang doa ini, waktunya yang salah satu waktu yang mustajab adalah antara azan dan iqamah, sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a la yuraddu bainal azani wal iqamati fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak ditolak adalah doa di antara azan dan iqamah. Jadi tuan-tuan dan puan, antara azan dan iqamah lazimnya kita buat apa? Kita buat solat sunat qabliyah, solat sunat sebelum solat fardu tu kan. Jadi dalam solat sunat itu perbanyakkan doa. Moga-moga insya-Allah kita mendapat dua keutamaan. Keutamaan pertama dia apa? Keutamaan tentang doa ni ialah kita berdoa ketika sujud dan juga ketika tasyahud akhir sebelum memberi salam, dan juga dalam masa yang antara azan dan iqamat yang dikatakan, yang disebut oleh hadis tadi sebagai tempat yang tidak ditolak doanya ya. Saya ulangi, mungkin mengelirukan. Kita nak cuba mendapatkan keutamaan yang terbaik untuk berdoa. Doa ini ada tempatnya yang terbaik, iaitu ketika sujud dan ketika tasyahud akhir sebelum memberi salam. Kemudiannya ada juga waktunya yang terbaik, yang ini antara azan dan iqamat. Maka masa antara azan dan iqamat tu kita lazimnya solat sunat qabliyah. Qabliyah zuhur ke, qabliyah asar ke, isyak ke, subuh ke. Dan dalam sunat qabliyah itu, ayuh kita perbanyakkan doa ketika dalam sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sujud yang pertama, sujud yang kedua, dan juga dalam tasyahud akhir sebelum memberi salam, supaya kita meraih manfaat keutamaan berdoa ketika sujud, ketika tasyahud akhir, dan juga dalam tempoh waktu yang sesungguhnya tidak tertolak doa antara azan dan iqamah. Saya sendiri, amalan peribadi saya sendiri, apabila saya solat, lazimnya sekarang ni masjid dan surau sudah ada TV depan tu yang menunjukkan waktu-waktu solat, azan, dan ada timer. Ada timer yang mengira berapa minit lagi sebelum iqamat. Kan? Ada timer yang mengira berapa minit lagi sebelum iqamat. Maka saya solat
Sambil saya solat tu, saya jeling tengok timer tu, saya tahu berapa lama saya boleh sujud, berapa lama saya boleh tasyahud akhir. Jadi saya adjust solat sunat qabliyah saya tu untuk memenuhi ruang. Katakanlah antara dah habis azan hingga iqamat ada 5 minit, maka saya laksanakan solat sunat qabliyah 2 rakaat itu dalam tempoh 5 minit, dan saya memperpanjangkan sujud, memperpanjangkan tasyahud akhir untuk berdoa. Jadi ini amalan saya. Sebab depan mata saya ada timer tu sendiri. Okey, bagi masjid surau yang tak ada timer, tak mengapa, ayuh kita manfaatkan masa untuk berdoa. Perkara ini saya tekankan kerana pada pengamatan saya dapati sedih sekali di kalangan umat Islam ada yang membazir masa yang begitu berharga ni. Sebagai contoh khasnya apabila hendak solat isyak. Okey, apabila azan isyak, ada beberapa jemaah yang mereka lepak-lepak di masjid, tapi lepak-lepak sembang-sembang, isap rokok dekat luar dengan adalah apa, dengan sekian-sekian je lah, okay? Sekian maklum, padahal masanya itu boleh mereka manfaatkan untuk beribadah. Okey, jadi mereka hanya lepak-lepak. Bila dah azan isyak pun mereka lepak-lepak saja, dah iqamat baru nak masuk. Kadang ada yang duduk dalam dewan utama masjid, dewan utama surau. Mereka duduk di situ sebab apa? Sebab ada hawa dingin. Mereka buat satu halaqah, satu bulatan di satu penjuru, bukannya untuk membaca Al-Quran, bukannya untuk saling menyemak bacaan Al-Quran, tetapi untuk sembang-sembang, dan mereka ini berbuat bising. Kerana pada waktu yang sama dalam dewan utama masjid itu, surau itu, ada juga orang-orang yang faham perkara ni, dan mereka memanfaatkan masa untuk membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, tetapi diganggu pula oleh sekumpulan orang yang berbuat bising, sembang-sembang di satu sudut masjid. Jadi ini sesuatu yang sangat dikesali, sesuatu yang sangat merugikan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, manfaatkan masa yang kita ada di dalam masjid. Ingat apa hadis yang saya bacakan tadi? Bahawa seseorang itu terus-menerus dikira sedang solat. Okey, mendapat pahala sedang solat asalkan dia sedang menunggu. Okey, masuknya waktu solat, ataupun dia sedang menunggu dilaungkan iqamah untuk solat fardu. Okey, dia tetap mendapat pahalanya tu. Okey, kita ulang kaji hadis tersebut. Salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam solat selagi mana dia menunggu solat, di mana solat tersebut. Okey, atas sebab itulah yang dia tidak balik, ditunggu je. Betul? Untuk pulang, tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali solat. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ulangi sekali lagi, manfaatkan masa yang anda ada, katakan antara maghrib dan isyak tu. Okey, antara maghrib dan isyak, jika anda lepak-lepak di masjid, manfaatkannya untuk berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Jangan ganggu, jangan sembang-sembang, bising-bising, mengganggu orang lain, jangan membazir masa tersebut, ya. Kemudiannya apabila sudah azan, masa antara azan dan iqamat itu adalah masa yang sangat bagus untuk berdoa. Lebih bagus lagi sambil anda solat sunat qabliyah, anda berdoa di dalam solat itu ketika sujud dan juga tasyahud akhir sebelum memberi salam. Okey, kalau nak doa lepas solat sunat qabliyah pun boleh juga, ya. Tentang keutamaan solat sunat qabliyah dan berdoa, ya, antara azan dan iqamah, saya ada juga video berasingan yang menjelaskan tentang keutamaannya. Okey, seterusnya. Alright, sudah pun dilaungkan iqamat. Okey, apabila dilaungkan iqamat, tidak ada lagi solat melainkan solat fardu itu. Okey, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, baginda bersabda, iza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila dilaungkan iqamah untuk solat, maka tidak ada solat kecuali solat yang maktubah, solat yang fardu tu, solat yang wajib itu. Maka jika anda sedang solat sunat qabliyah lalu dilaungkan azan, ada dua pandangan di kalangan para ulama. Pandangan pertama berkata
jika anda tahu bahawa anda sempat menghabiskan solat sunat qabliyah itu dan kemudiannya dapat menyertai saf untuk takbir yang pertama, takbiratul ihram, takbir yang pertama bersama dengan imam, anda boleh meneruskan solat sunat qabliyah itu. Katakanlah anda sudah pun pada rakaat yang kedua, sudah pun sedang baca tasyahud akhir, lalu dilaungkan iqamat, anda boleh terus membaca tasyahud akhir itu sehingga selesai, memberi salam, kerana anda yakin, anda tahu the time that you have, you still able to pray fard together with the imam. Okey, anda tahu anda sempat lagi. Kalau anda rasa tak sempat, baru saja masuk rakaat pertama, baru Fatihah, tak sempat, maka batalkan solat dan segera untuk masuk saf. Ini pandangan pertama, ya. Pandangan pertama, boleh meneruskan solat sunat qabliyah jika anda yakin dapat bersama dengan imam untuk takbir yang pertama. Pandangan yang kedua, berdasarkan zahir hadis, batalkan solat, tak kisah anda rasa sempat ke tak sempat, batalkan solat dan segera memasuki saf. Jika anda sudah pun berada dalam saf yang pertama, segera merapat-rapatkan saf. Okey, dan saya ni pegang pandangan yang kedua ni lah. Okey, sebab yang kita nak ialah keutamaan solat berjemaah dengan maksimum points, dengan markah yang maksimum berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan yang telah baca sebelum ni kan. Saya tak sempat untuk solat sunnah qabliyah tu, tak sempat habiskan, tak apa, lepas tu ada solat sunnah ba'diyah pula, boleh saja kan. Dan salah sendirilah kenapa sampai masjid lambat, sampai tak sempat nak habiskan solat sunnah qabliyah tu. Poor time management of myself. Maka saya pegang pandangan kedua, berdasarkan zahir hadis, jika iqamah sudah dilaungkan, tidak ada solat kecuali solat wajib, maka saya segera berhenti dan masuk saf dan cuba mendapat saf pertama, merapatkan saf, ya. Perkara ini saya highlight kerana pada pengamatan saya ada saja para jemaah yang mereka meneruskan solat sunat qabliyah mereka itu meskipun imam sudah pun memulakan solat berjemaah. Okey, mereka meneruskannya sampai habis baru mereka join. Itu salah sebenarnya, kerana kerana menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, katakanlah seseorang itu dalam masjid dilaungkan azan, kemudian dia nak balik. Dalam hal ini memang terdapat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini apabila sudah pun dilaungkan azan, maka jangan keluar masjid. Alright, berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adrakahul azanu fil masjidi summa kharaja lam yakhruju li hajatin wa huwa la yazidur raja'ata fahuwa munafiq. Sesiapa yang man adrakahul azanu, sesiapa yang mendapati azan, maknanya dia dalam masjid ataupun di dalam perkarangan masjid dah dilaungkan azan, lalu keluar bukan kerana sesuatu hajat yang penting, bukan satu hajat yang penting, dan dia tidak berniat untuk kembali, ya. Kadang-kadang keluar sebab mungkin dia terlupa nak ambil handphone dalam kereta ke, yang itu tak apalah, keluar yang dibolehkan kan. Dia dah parking kereta kat luar, dah masuk, dah azan, tiba-tiba dia teringat handphone dalam kereta. Dia tak nak biarkan handphone di situ, sebab kalau orang lain nampak, dia akan pecahkan cermin dan ambil handphone tersebut. Okey, jadi dia nak patah balik. Yang itu tak mengapa. Ini dia saja nak keluar, tanpa apa-apa sebab yang munasabah, maka itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang munafik, ya. Maka jangan keluar dari masjid apabila sudah pun azan, melainkan kerana ada sesuatu hajat yang benar-benar menyebabkan kita perlu keluar, ya. Okey, dan kita pun mulakan solat berjamaah bersama imam. Okey, yang ini kalau kesempatan insya-Allah saya buat video yang lain pula, adab-adab solat berjamaah apabila sudah pun berjamaah bersama imam. Dan yang terakhir sebelum berakhir ialah keluar daripada masjid. Okey, pertama sekali keluar dengan kaki kiri berdasarkan keterangan daripada Anas bin Malik yang telah pun sama-sama kita dengar pada awal video ini, bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apabila masuk masjid kaki kanan
keluar masjid kaki kiri. Jadi sekarang kita nak keluar kan, maka kita keluar dengan kaki kiri. Kadang-kadang masjid ni besar. Dia ada dewan utama berhawa dingin, dia ada dewan solat di luar, kemudian dia ada mungkin ada beberapa tahap kan. Jadi praktik saya sendiri, amalan saya sendiri, semua saya keluar kaki kiri. Okay, macam surau yang saya solat subuh pagi tadi, alright. Saya keluar dari dewan utama yang berhawa dingin kaki kiri. Kemudian ada dewan di luar yang tidak berhawa dingin tu. Apabila hendak keluar dari situ pun kaki kiri. Kemudian apabila nak keluar dari pintu pagar, sebab basikal saya di luar, okey, pun kaki kiri juga. Bila nak masuk pun sama, kaki kanan. Bila nak keluar, kaki kiri. Ini amalan saya. Sambil itu kita membaca doa keluar masjid, iaitu Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ini lafaz yang pendek. Ada lafaz lain yang lebih panjang, sila rujuk dalam perisian Hisnul Muslim ya. Okey, itu lafaz yang pendek. Baik, jadi ini sedikit yang ingin saya kongsikan tentang adab-adab ketika di dalam masjid, daripada saat kita sampai sehinggalah ke saat kita hendak keluar. Okey, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita menjadikan aktiviti solat berjemaah itu satu yang penuh dengan amal-amal soleh, penuh dengan amal-amal yang selari dengan sunnah Nabi, daripada awal kita sampai masjid sampailah kita keluar ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bagi sesiapa yang tertanya-tanya mana video sebelum ini, okey, semua video-video ini telah pun saya susun dalam satu playlist, dalam satu senarai video. Sila cari. Okey. Saya pun tak tahu kenapa sebagai orang dia tak boleh nak cari. Dia malas ke, dia tak reti ke apa. Sebab memanglah kita mengalu-alukan orang yang ingin bertanya, tapi jika jawapan tu depan mata, saya pun macam naik hairan pula. Jadi sebab saya dah buat video, dah jelaskan dalil-dalil, dah susun dengan tajuknya, dah disenaraikan dalam satu playlist, masih tak jumpa lagi video tersebut. Jadi saya pun naik muskil lah, kenapa umat Islam ni macam, bukan semualah, segelintir kan, segelintir. Jadi baguslah ingin mengetahui, ingin bertanya, tapi make an effort, berusahalah sikit. Semua benda nak kena suap ke? Tu dia meluah ke pula dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.